Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita nak sambung pengajian kita, kitab 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat yang ke-8, hadis yang ke-4. Wuduk dan membaca doa selepas berwuduk. An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أو كما قال رواه مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين. Artinya daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata pada dia, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu alwudu. Nabi kata, siapa yang ambil ayat semayang, orang yang ambil ayat semayang ni, tidaklah seseorang yang berwuduk, yakni ambil ayat semayang, lalu dia menyampaikan ayat semayang dia itu ke seluruh anggotanya dalam keadaan dia buat benda tu dengan sempurna. Yang ni yang kita dah buat. Kita ambil ayat semayang, kita berwuduk, kita ambil ayat semayang. Lalu fayusbighul wudu' atau fayublighul wudu', dia menyempurnakan ayat semayang dia tu.
Nak sempurna ni syarat dia pertama tuan-tuan apa dia? Kena reti. Sesuatu benda ni akan jadi sempurna bila mana kita buat dalam keadaan kita reti. Dia bawa kereta elok ustaz, sempurna pemanduan dia. Sebab apa dia? Sebab dia reti. Kalau dia tak reti, takkan sempurna Pak Long. Dia bawa kereta tu dalam keadaan sempurna bila mana dia reti. Tuan-tuan faham tak? Sama ada orang nak ambil ayat semayang ni pun. Dia ambil ayat semayang dalam keadaan sempurna bila mana dia reti. Ni orang suruh basuh muka, dia basuh domoy. Serupa lah kok belah ni pun. Orang suruh basuh muka, dia basuh domoy. Ambil air boh dalam tapak tangan, basuh ketuk. Basuh ketuk. Orang tanya basuh apa Pak Long? Ni basuh muka ustaz. Oi, tu bukan basuh muka Pak Long, tu basuh domoy. Kena beza di antara domoy dengan muka. Tuan-tuan faham tak? Tak angguk pun. Cuba angguk pun, dia buat keras macam apa? Ha. Sempurna. Ambil dalam keadaan sempurna. Nabi kata bila dia ambil ayat semayang, dia meratai ayat semayang dia ke seluruh anggota dia dalam keadaan sempurna, Nabi kata. Dan kemudian selepas ia berwuduk, dia membaca doa wuduk yang bermaksud, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dia esa tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Dia baca. Lepas dia ambil ayat semayang, dia menghadap kiblat. Lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada dalam kitab-kitab dia suruh mengucap dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Bila dia baca lagu tu, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Dia boleh masuk melalui mana pintu yang dia suka. Boleh buat kot tuan-tuan? Boleh buat kot? Baca banyak tu ya Pak Long. Allah Ta'ala buka 8 pintu syurga. Hang nak masuk yang mana? Hang masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuklah pintu mana yang hang nak masuk. Faham tuan-tuan? Baik. Hadis ni nak cerita satu amalan yang ringan. Sebab tu kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha baik. Di antara sifat dia kata ulama, Ar-Rahmanir-Rahim ni Allah Taala, bila mana hamba dia buat benda remeh, hamba dia buat benda kecil, dia bagi pahala yang besar. Antaranya apa dia? Ni ya. Antara benda kecil yang kita buat, Allah Ta'ala bagi pahala besar ni apa dia Pak Long? Ni dia, hadis yang kita baca malam ni. Bukan ada apa pun, pi ambil ayat semayang, habis ambil ayat semayang, menghadap kiblat, habis menghadap kiblat, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. 8 pintu syurga Allah Ta'ala buka. Hang masuklah pintu mana yang hang nak masuk. Subhanallah. Maknanya hamba ni dia dapat keistimewaan. Tak faham Ustaz? Lagu ni Pak Long Tuan-tuan dengan saya semua kita ada rumah kita. Rumah kita pintu ni paling kurang ada 2. Pintu orang tamu satu, pintu dapur satu. Paling kurang. Hak pintu banyak ni rumah Abang Jamil ni. Bila Kak Latifah ligan dia, masuk pintu ni, terbit pintu ni. Hak tu cerita madu 3. Rumah kita paling kurang, pintu ada 3, pintu ada 2 lagu tu ya. Tuan-tuan, kalau orang main rumah kita Pak Long, dia kena masuk pintu mana yang kita bagi dia masuk. Dia tak boleh, dalam bahasa Kedah panggil, cerodong ikut dan, tak boleh.
Ada orang ni, dia kena masuk pintu ruang tamu, hang duduk tangkau sien tu ya. Jangan duduk lajak. Lajak, aku sakai. Lajak, aku katok. Jangan. Hang tetamu. Yang kita tak apa harap lagi, rumah pun kita tak pergi masuk. Sembang depan pintu tu ya. Ada meja, duduk tentu ya. Tuan-tuan, tiba-tiba satu orang yang mai. Siapa dia yang mai? Pak kita. Pak kita mai. Saya nak tanya tuan-tuan, bila pak kita mai, dia nak jalan dalam rumah kita, boleh tak abang dia, pak jangan masuk yang ni, pak jangan masuk yang ni, pak jangan masuk ni? Tak ada. Pak nak masuk mana? Masuklah abah oi. Sampai dalam bilik tidur kita pun dia masuk. Dia kata selesa no. Ya, alhamdulillah ya. Mai nak tengok bilik hang boleh tak? Boleh ya, masuk oh. Masuk dia kata luah bilik hang no. Boleh buat padang bola. Alhamdulillah abah. Senang kalau menantu abah ligan cik nak lari. Lah jangan buat pasal tuan-tuan, sehari dua ni bini kita pun dia cengih pelik lah. Hak menikah laki orang yang kita nak kena pasal apa? Cengih tuan-tuan ni. Bini saya pun cengih sehari dua ni, tak apa nak mau menyembang. Peh tengok kita. Tengok kita dia kena nak marah. Pasal ada lelaki mana menikah dia tinggal bini dia. Dia kata ni abah, buat bilik luah ni senang. Maknanya apa dia? Ayah kita tu istimewa. Dia nak masuk pintu mana, ikut suka dia. Sama yang Allah Ta'ala bagi kita nak masuk syurga ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayang kalau malaikat kata, pakcik, dah timbang dah amalan pakcik, lagu mana malaikat? Alhamdulillah, lului. Boleh masuk syurga? Alhamdulillah, pakcik, boleh masuk syurga. Subhanallah, duduk di padang mahsyar. Dia pun bagi kad, ni pakcik pi masuk pintu nombor 4. Jangan duduk masuk tempat lain. Tak boleh, dia malaikat tahan. Pi ikut pintu nombor 4. Pakcik punya angka giliran masuk kot tu. Contohlah. Tuan-tuan, istimewa dah kak? Saya nampak tuan-tuan lagu tak faham. Pasal apa dah? Kau tuan-tuan nak tengok lu ulasan kemaman. Yang tu sekejap tak lama sekejap kita berhenti tuan-tuan buka lah tengok siapa menang. Ni nak cerita bab syurga lu. Malaikat kata lah pakcik masuklah kok mana boleh masuk. Faham tak? Tuan-tuan pergi istana raja, tuan-tuan pergi istana raja. Tuan-tuan pergi istana raja. Tuan-tuan bukan boleh masuk ikut dan tuan-tuan ni, tambah istana negara ni pula. Pintu pagar ni, orang ni yang boleh masuk. Pagar ni, orang ni yang boleh masuk. Pagar ni, orang ni boleh masuk. Dia ada pagar yang boleh masuk ni raja-raja. Perdana Menteri. Ketua Polis Negara. Lagu ni yang masuk. Masuk pula pintu ni, hak ni jenis yang grade nombor 2 punya. Hak masuklah bekas menteri, bekas YB, masuk ni. Hak macam kita ni rakyat Merahin, tak tahu pintu nombor berapa boleh masuk. Tiba-tiba tuan-tuan, satu hari kita nak pergi masuk, yang duk jaga istana tu kata, lah ni tuanku dah habaq, hang nak masuk pintu mana? Hang masuklah kok mana pun. Maknanya apa dia? Special. Maknanya apa dia? Istimewa. Lah ni kita bukan nak masuk rumah orang. Kita bukan nak masuk istana. Yang kita duk bicara malam ni tuan-tuan, syurga. Mudah-mudahan kita yang duduk pada malam ini termasuk dalam ahli syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal syurga. Tak perlu buat benda banyak, pergi ambil yang semayang, habis ambil yang semayang, baca doa ni. Keterangan. Islam amat menitik beratkan kesucian dan kebersihan. Yang ni Islam nitik beratkan. Islam satu agama yang dia sangat mengambil berat tentang kesucian dan kebersihan. Ni Islam. Tapi sayang kadang-kadang umat dia ni pula tuan-tuan ni jadi umat pengotok. Umat dia jadi umat pengotok. Tuan-tuan, pi negara Islam dengan pi negara kafir, mana bersih? Saya nak tanya tuan-tuan. Duk sembang gedegang. Lah ni alhamdulillah lah tuan-tuan ni. Lah ni saya duduk pi masjid-masjid, tuan-tuan duduk pi masjid-masjid. Lah ni alhamdulillah lah masjid-masjid. Di Malaysia ni banyak perubahan dah tuan-tuan.
Saya mula ceramah tahun 2003. Masa tu masjid, tuan-tuan ni pun dulu ni sakan jugalah punya lekeh. Lah ni hebat. Sebab tu saya nampak muka tuan-tuan pun lagu menyombong sikit dah dekat masjid baru ni. Dulu nampak lagu warak, tawaduk sikit. Lah nak act pun ada. Hebat masjid dia. Tu pun mujuk kerajaan tak bagi tarik atas jalan. Tidak atas jalan tu jadi masjid tuan-tuan. Ada mereka buat cadangan tu, suruh buat flyover. Dia nak tarik masjid di tengah tu, flyover corner ke sana sikit. Ada cadangan tapi kerajaan tak lalui. Lah tuan-tuan pergi tengok belah iyak tuan-tuan pun gamak makan nasi lemak dalam jamban tu. Lah ni. Dulu tuan-tuan cuba tengok masjid-masjid dulu ni. Jangan kata nak ada kolam ikan nego masjid tuan-tuan. Pintu jamban pun tak ada. Saya biasa pergi ceramah satu masjid tuan-tuan. Saya biasa pergi ceramah satu masjid ada satu negeri. Saya tak mahu bak negeri mana. Pasal kamera banyak malam ni. Saya masuk lepas kuliah maghrib tu. Saya jamak je main masjid tuan-tuan lah. Saya jamak dia habis mengajak saya balik lah. Ada satu masjid tu saya habis kuliah tu. Saya masuk jamban. Masuk pintu tak ada. Saya jadi ingat latih jamban lepas ni pakai waja'alna lah. Kok lah jangkung-jangkung waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim buih vitamin tu tu. Saya tanya lah, saya kata pintu tak ada lah. Ada kata ustaz keluar ambil tepi. Jamban ada 4, pintu ada 2, share. Nak kencing kamera, pergi angkat pintu kat luar tu, wak main masuk dalam, tak, sambil duduk mencangkung, tarik pintu tu. Ni cerita betul ni, saya tak mohong lah. Saya nak mohong apa, saya ustaz. Tu tarik tu. Lepas tu nak basuh apa ni, simpul tangan ni, tali kat tangan ni. Tarik. Ya tuan-tuan, dulu, lah dak lah. Dulu tuan-tuan cuba tengok masjid dulu ni. Kuliah tak berada dulu ni. Masjid dulu kuliah tak berada. Dia tak? Macam lah ni alhamdulillah lah tuan-tuan ni. Dulu tuan-tuan nak cari masjid yang ada kuliah tiap-tiap malam ni payah. Lah tuan-tuan nak cari masjid yang tak ada kuliah tiap-tiap malam payah. Dulu masjid dulu kapek dia bukan lagu ni, dia sekeping ni tak. Masjid dulu ni dia tak macam ni. Sekeping lagu ni tak. Dia lain pertama, dia boleh gulung. Betul tak? Lain kedua, boleh gulung. Tuan-tuan angkat kapek dulu, masjid dulu, putin rokok daun penuh ke bawah kapek tu. Pak Long ingat? Zaman dulu ni lepas maghrib ni tuan-tuan ni, dia tak ada nak duduk kuliah ni. Dalam kawasan tuan-tuan, masjid mana yang aktif tu? Masjid Batu tu. Masjid tuan-tuan dengan masjid Batu tu. Lah tiap-tiap masjid ni duk ada kuliah Pak Long oi. Dulu tak ada kuliah, pengurusi, tok imam, tok bilal, tok siap, tak nak tunggu bang aja. Duduk kat luar. Tingkap nakul tu, buang baju teluk belanga sangkut kat tingkap. Dalam dia pakai singlet haji hak zip tengah. Kok dalam zip tu tembakau, rokok daun, lighter. Mayang pun duk tu. Bawa hati yang bersih dia kata. Dia sujud dengan tembakau tu sekali. Dia awak keluar, tu imam yang bekalkan rokok daun dengan tembakau ni tu imam. Tok siap pun pergi ambil pot Milo, bila nak ketih abu. Duk pintai rokok daun menyembang kat tengah masjid. Tak ada kuliah apa. Dulu tahun 90-an. Betul tak saya cerita ni? Saya tahu. Zaman tu tuan-tuan cuba tengok kebersihan masjid ni lagu mana. Kita dalam masjid ni duk cerita bab taharah, duk cerita bab kebersihan, duk cerita bab kesucian. Masjid sendiri pun berlemuh, tuan-tuan. Islam dia suka menitikkan kebersihan. Kebersihan dalam Islam ni pula dua. Kebersihan zahir dan kebersihan batin. Islam titik berat. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok. Segala ibadat yang kita nak buat. Sembahyang kepada mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kebersihan. Itu dia kata. Sesungguhnya kebersihan itu sebahagian daripada iman.
Dan di antara syarat sah sembahyang ialah berwuduk. Sembahyang tidak sah tanpa wuduk, dia kata. Kita mestilah menyempurnakan wuduk dengan menjaga adab dan sunat-sunatnya. Antaranya apa dia? Mulakan dengan membaca basmalah, menghadap kiblat, bersugi, membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali pada setiap anggota. 3 kali tuan-tuan, yang tu sunat. Yang wajib sekali. Basuh muka sekali. Sah tak basuh muka sekali? Sah. 3 kali sunat. Basuh tangan belah kanan 3, belah kiri 3, sunat. Sapu kepala 3 kali, sunat. Sekali itu sah. 3 kali itu sunat, dia kata. Menggosok-gosok anggota dan menyelak janggut dan jari jemari. Tidak bercakap. Ni sunat masa ambil yak semayang. Jangan duk bercakap. Sunat diam. Sembang apa? Tak tahu. Tengah dia ambil semayang. Hang rasa kemaman tak apa benar. Diam sah. Biar semayang, mai semayang, habis semayang, pergi kedai tom yam mana-mana, hang sembang sampai subuh pagi esok, tu mai semayang balik. Tak. Dia duk kira nak nyembang, tengah ambil yak semayang. Ni saya nak abang ni malam ni. Hak duk mai mengaji yang duk angguk ni, jangan duk angguk saja. Malam ni boleh, hak ni pun jadi dapat long-maklong. Lepas ni ambil ayat semayang, diam. Zip mulut zat, diam, jangan duk menyembang. Sunat. Dan mengakhiri wuduk dengan membaca doa wuduk seperti yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis di atas. Dia kata lepas tu baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Baca. Baginda SAW menjanjikan syurga kepada orang yang menyempurnakan wuduk dan membaca doa selepas wuduk. Amat istimewa mereka yang dapat mengamalkan perkara ini, kerana dibukakan kepadanya 8 pintu syurga. Dia dipersilakan memasuki syurga dan dia dapat memilih sendiri pintu mana yang dia suka. Baik. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima dan mungkin hadis yang terakhir malam ni tuan-tuan. Hadis yang kelima ni dan mungkin hadis yang terakhir malam ni. Awal lagi ustaz? Tak awal. Kita mula tadi 7.35. Ada lebih kurang setengah jam lebih sikit. Tak berhenti. Mengajak ni pun dia bukan lama-lama tuan-tuan. Bid'ah. Ni zaman-zaman lah ni. Ngajak ni pun dekat kuliah maghrib ni sejam 5 minit sudah lah. Mau saya ulas lama pun tuan-tuan faham dekat setengah jam awal tu ya. Ini dah dekat setengah jam. 5 minit lagi cukup setengah jam. Tuan-tuan faham dekat tu ya. Betul tak maklum? Balik lagi maklum tanya. Maklum tak mai? Ataupun maklum lagi balik. Maklum tak mai? Haid. Tanya ustaz cerita apa mana ni? Dia kata ambil yang mayan jangan duk bercakap. Okey lah. Kalau saya mengajak lama pun bukan tuan-tuan nak ingat. Ni hadis yang kedua. Dan hadis yang terakhir. Salat sunat wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alayka bayna yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amala arja 'indi min anni lam atatahhar tuhura fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur kama kutiba li an usalliya aw kama qala muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal. Nabi kata kepada Bilal, hadis yang masyhur yang tuan-tuan selalu dengar tu. Wahai Bilal, ceritakan kepada aku apakah amalan istimewa yang engkau lakukan di dalam Islam? Satu hari Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah. Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah. Nabi tanya Bilal, aku nak tanya hang satu soalan.
Apa amalan yang hang duk buat ni, yang hang tak pernah duk tinggal ni Bilal? Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah, satu amalan apa yang hang duk buat ni Bilal? Yang hang tak pernah tinggal ni. Sesungguhnya aku mendengar bunyi derapan kasutmu ketika aku berada di dalam syurga. Masa aku duduk dalam syurga, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni tak ubah akidah, nak masuk bulan Rejab. Nak sambut pula Isra' dan Mi'raj ni. Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok. Allah Ta'ala bagi kesempatan Nabi masuk dalam syurga. Ittala'tu fil jannah. Fara'aitu aksara ahli al-fuqara. Yang aku tengok dalam syurga ni, ramai orang miskin. Ramai orang miskin ni ulama' kata dua. Yang pertama, orang miskin, orang yang tak ada apa. Orang yang susah, orang yang tak ada dunia terlebih kepada dia, tak ada. Yang kedua, makna miskin di sini, orang yang menahan diri dia daripada keseronokan dunia. Hidup di dunia macam orang miskin. Dia kawal diri dia dalam dunia ni, dia kawal diri dia daripada sebarang keseronokan dunia. Dia tak lagu orang. Orang ada masa pergi berjalan, ada masa pergi healing, ada masa. Dia tak ada. Masa dia dengan Allah dia bagi. Masa dia dengan Allah, masa dia dengan kerja, masa dia dengan keluarga. Dia jaga. Dia tak ada masa nak pergi ke Korea. Dia tak ada masa nak berjalan pergi London. Dia tak ada masa nak pergi naik Danok. Danok. Dengar Danok senyum ke semua? Boleh tahan. Dia pergi Mekah pun dia tak ada dah masa nak pergi shopping. Ni bukan kata shopping. Saya cerita, saya pergi Mekah baru ni. Sampai sana bini saya ni batuk. Keng batuk. Saya alhamdulillah tuan-tuan ni pergi sihat, balik sihat. Allah Ta'ala bagi. Bini saya kata, dia kata tak sakit. Saya kata wali. Kerja hampa mai ni dosa macam-macam. Dosa beletiak kat laki, dosa kata kat laki. Kong batuk. Dia kata pergi cari ubat dah. Ubat wak mai kat Malaysia mentera darah tak lega. Turun pergi cari ubat pula lah. Saya pun turun. Pergi farmasi tepi hotel saya tu. Saya pun turun. Dekat tu pakai jubah tangan pendek tu. Jubah tangan pendek tu je. Tu Arab tu isap shisha. Lebay tak pakai. Turun. Saya beli tu. Ada Pak Long 2 orang. Daripada orang Taiping. Dia duduk tengok. Saya memulai. Dia kata, Ustaz Usam ke? Ya saya. Tu suara macam duduk dengar. Mai bila saya buat abak apa? Saya tanya, mai mana Pak Long? Mai daripada Taiping. Dia kata, Ustaz beli ubat apa? Bini saya batuk. Oh, mai dengan rumah. Ya. Tu dia kata, Ustaz boleh cakap Arab kot? No? Saya kata, boleh sikit-sikit. Banyak tak hati, sikit-sikit boleh. Kira Ustaz kalau minta ubat, dia faham kot? No? Saya kata, awak Pak Long nak cari ubat apa? Batuk kan tak? Hak lain sihat ni nak cari ubat kuat. Tu Arab ada? Ustaz dia kata, Allah. Hak kata orang lelaki. Pi Mekah bukan dia kalut nak pi khatam Quran. Kotlah dia nak qadha mayang banyak-banyak. Tak, dia duk cari ubat kuat. Mampu. Tak jadi ni. Umur dia ingat kat 80 dah kot 2 orang tu. Kalau muda pun 68 dah. Duk kira cari ubat kuat dah. Biar korang lah mentang jangguih ni pun. Dah tak jumpa dengan saya kat belah sana. Dia kira nak halal kot tu lah. Orang yang dia jaga ni dia tak mau dah. Dia tak mau dah. Dia kata aku ni dengan dunia tak mau dah. Orang yang memiskinkan diri dia di dunia daripada keseronokan dunia. Ni maksud miskin yang kedua. Tak ada masa nak pergi menyembang di kedai kopi. Tak ada. Habis kuliah, balik rumah, minum-minum di rumah, lena. Sebab apa dia? Pukul 2, pukul 3 nak bangkit pula. Masa dia dengan Allah. Ni dia orang. Masa Nabi duduk dalam syurga tu, Nabi dengar tapak kaki. Dan Nabi cam, tapak kaki tu adalah tapak kaki sahabat dia, Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, nak habaq apa dia Pak Long? Nabi dia punya nilai persahabatan tu. Bunyi cara berjalan pun dia tahu dah. Siapa dia?
Ni yang kata Nabi bila dia bersahabat sungguh. Dia dengar cara berjalan. Dia tahu dah, yang ni Umar, yang ni Abu Bakar, yang ni Osman, dan yang ni Bilal bin Rabah. Kita ni dengar jalan Muharram tak tahu siapa. Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah. Nabi tanya Bilal, apa amalan yang hang buat ni Bilal? Sampai aku dengar bunyi telapak kaki hang, kasut hang dalam syurga. Inilah ulama kata tuan-tuan, hadis ni nak menggambarkan bahawa dalam Islam ni adanya yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Menatang apa pula Ustaz? Bid'ah ni. Bid'ah ni dia bukan menatang Pak Long. Betul apa dia Ustaz? Bid'ah ni senang cerita tuan-tuan ni, benda yang Nabi tak buat. Benda yang Nabi tak buat, yang kita buat, dia panggil sebagai bid'ah, benda baru. Tapi ada benda bid'ah yang Nabi tak buat, kita boleh buat. Lah ni ada orang duk main kata ni jangan duk buat ni, yang ni bid'ah. Yang ni jangan duk buat ni, yang ni bid'ah. Yang ni jangan duk buat ni, yang ni bid'ah. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Jangan duk buat bid'ah, semua bid'ah masuk neraka. Dah, ni dia dalil dia. Ulama kata, yang nak memberitahu bahawa keharusan dalam kita nak melakukan benda yang Nabi tak buat, selagi mana benda tu tidak bercanggah dengan syariat. Sebab apa Nabi tanya Bilal, amalan apa yang hang buat Bilal? Sampai tahap aku dengar tapak kaki hang dalam syurga. Sebab amalan tu Nabi tak buat. Ni yang kita duk meratit, yang kita duk buat tahlil. Ada juga 2-3-4 orang ni kata, ni duk buat wabah ni. Tuan-tuan, la hawla wa la quwwata illa billah. Saya nak tanya dekat masjid, tuan-tuan ada tak letak syarat kepada anak qaryah? Siapa yang mati, ahli keluarga mati, wajib buat tahlil 3 malam. Hantar main nasi kat rumah. Ada? Ada tuan-tuan? Tak ada. Tak, kalau dia tak buat pun, kita pihak masjid buat dah untuk dia tuan-tuan. Tuan-tuan, malam ni tahlil yang kedua lah. Untuk Allah yarham saudara kita ni yang meninggal. Jadi malam ni saya nak maklum pada tuan-tuan, tak ada nasi-nasi apa ni. Lepas buat mai Asya ni, kita meratik sikit lah, buat tahlil sikit untuk arwah. Kita buat. Ada pun dia nak buat nasi ke, dia nak buat kenduri itu terpulang. Dia nak buat, kita makan. Dia tak buat, kita tak suruh. Sebab tu saya kata jangan kita duk membesarkan benda yang remeh. Berlambak hauk lagi tuan-tuan, kita nak kena bincang dalam masalah dunia hari ini ni. Daripada kita duk cerita Yasin malam Jumaat, daripada kita duk cerita tahlil arwah, daripada kita duk cerita bab qunut subuh, banyak benda lagi yang kita nak cakap. Yang ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan cerita macam-macam. Dengan anak muda kita macam-macam. Macam-macam. Cerita bila sikit boleh kot nak? Cerita sikit boleh kot? Dia kata Ustaz Usam ni dia baca sikit, dia ulas banyak padan dengan tuan-tuan. Berapa orang ada kitab? Tuan-tuan tu kira nak i'rab saya. Saya i'rab tuan-tuan beli, tuan-tuan tahu. Saya mengajar ni mudah. Kalau orang banyak kitab, yang wak main ni kitab ni, lebih banyak daripada yang tak main kitab. Saya baca kitab banyak, saya ulas sikit. Tapi kalau yang macam ni contoh, bilang 2 tangan pun tak habis berapa orang wak main kitab. Ramai yang jenis tinggal Allah dan Rasul ni. Saya ulaslah banyak sikit, nak bagi stabil. Petang tak saat ni saya nak pergi tengok anak menakan. Kak saya baru beranak. Dia beranak pun dekat sebulan lah. Kita pun tak dan pergi tengok anak menakan lagi. Kalau tengok anak menakan tak kena pak menakan, pergi juga petang tak saat ni. Pergi. Bila pergi tu, nak pergi rumah kak saya tu, singgahlah makan dekat kedai. Singgah makan, biasalah selalu duduk makan ni, ada orang bayar.
Orang duk main tangkap gambar tu biasalah. Tadi lepas tangkap gambar tu ada satu makcik tu dia main. Dia beli lauk kat kedai tu. Saya nak naik kereta, dia tahan. Dia kata, Ustaz, boleh tak bagi 5 minit? Saya nak sembang, Ustaz. Saya kata, boleh. Sebab yang pertama tu dia nak cakap. Yang kedua saya makan, Ustaz, dia bayar. Bukan tak boleh kot, nampak sombong sangat. Boleh. Bini saya pun naik kereta, saya pun sembang dia. Dia kata nak minta pandangan kat saya. Dia nak minta pandangan. Dia ni ada 3 orang anak. Dia ni pun orang berkejaya lah, pensyarah. Saya tak babak lah pensyarah di mana. Dia ni pun pensyarah. Dia berkerjaya pensyarah. Dan dia ni pun umur 42. Kau ni umur 42 tapi bergaya. Kalau tengok dia nampak muda banyak pada saya lah. Walaupun umur dekat lari kat 10 tahun. Macam saya boleh masuk PLKN lagi, dia tak boleh dah. Dia tak boleh dah, saya boleh lagi. Ada lagi 3 tahun boleh masuk PLKN Pak Long. Nak abang kata muda. Tapi cara dia pakai, cara dia tu, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan kata saya ni tua, dia muda. Dia kata dia baru menikah. Dia ada 3 orang anak. Dia baru menikah. Saya kata macam mana baru menikah tapi 3 orang anak? Baru menikah, hak baru. Hak dulu bercerai. Okey. Saya kata betul? Kak. Dia kata, Ustaz, saya ni nak cerita tak malu, tak cerita, tak lepas. Saya kata nak cerita, tak mau cerita, saya nak pergi rumah kak saya. Jadi saya nak balik, malam ni saya nak pergi mengajar pula. Dia kata, Ustaz, had nombor 3 ni, dia kata, had nombor 3 ni. Anak saya, tapi saya bela. Saya kata, okey. Saya bela, Ustaz. Saya bela. Betul? Bela lah ni umur dah 7 tahun. Dia 1. Dia bukan anak saya bela. Okey. Anak ni saya ambil, Ustaz. Pagi tu saya nak keluar pergi kerja. Buka pintu pagar apa? Tengok tepi pagar saya tu, dalam rumah saya tu ada macam satu bekas. Dalam bekas tu ada budak, anak tu. Orang main tinggal anak. Saya pun tengok budak tu apa pagi. Sejuk apa dia duduk dalam tu lah, dia punya bekas baby tu. Tapi bekas baby tu dia bubuh macam ada kelambu sikit, tak tepi tu. Buang di calon. 7 tahun lepas. Saya kata dia tak lagu tu, Ustaz. Saya ni, Ustaz, bila sampai lah saya sedih. Dia kata sampai lah dah. Dia duduk teriak. Saya duduk sedih tengok anak tu daripada gamak tak, Ustaz. Kalaulah hari tu ni anjing main kokok ke apa, naya budak ni. Belah sampai umur 7 tahun. Budak ni pun belah duduk mengaji di Mahat Tafiz. Apa yang banyak juzuk. Betul saya kata masalah apa kak? Masalah dia, Ustaz lah ni, ada mai satu kawan ni, dia duk mengaku tu anak dia. Dia duk mengaku kata ni anak dia tak di sini apa semua ni. Sampai pergi report polis apa semua ni, Ustaz. Saya tak tahu nak buat lagu mana ni. Dulu 7 tahun dulu dia pergi Lempang. Lepas tu dia duk main mengaku lah ni kata tu anak dia. Ni Ustaz, sampai nak kes polis apa saya ni, lepas report apa sampai pergi polis nak main ambil budak ni. Saya dah bela budak ni, Ustaz. Saya dah sayang budak ni. Saya tak pernah minta dia metak dekat rumah saya. Dah metak Allah Ta'ala nak bagi kat aku bela. Dan Ustaz, saya ni 2 perempuan ni je anak saya yang saya bela ni laki. Tu saya kata tu nak tanya apa? Saya nak tanya Ustaz lah macam mana pandangan Ustaz. Saya kata saya tak tahu nak kata. Kena pergi sembang dengan lawyer. Tu lah pandangan saya, pergi sembang dengan lawyer. Tapi Ustaz saya duk sayang anak ni. Sayang pun kalau abang kata saya bukan boleh buat apa. Saya nak tanya tuan-tuan tu baru satu kes kita dengar ni.
Berapa banyak ni tuan-tuan ni hadupi lempak anak ni. Dia kata saya ni bila saya baca ni ustaz, ni lepas pergi lempak dekat ustaz baru ni, tak boleh ni ustaz. Dengar ni dia meredak, dia meredak, dia meredak, dia meredak, dia meredak. Ni tuan-tuan, ni baru satu bab. Buang anak. Tuan-tuan buka pula satu lagi, tuan-tuan cuba tengok. Lah ni tuan-tuan, hak pahaman duk main. Macam-macam pahaman duk main lah ni. Kita nak kena fikir benda-benda besar ni. Daripada kita duk pergi kelain kih kunut subuh. Daripada kita duk pergi kelain bab tahlil arwah. Daripada kita duk pergi kelain bab doa lepas mayang ni ramai-ramai boleh ke tak? Tuan-tuan, tak payah duk kelain lah benda-benda. Remeh lagu tu. Nabi tanya kepada Bilal. Ni aku nak tanya kepada hang Bilal. Apa dia yang hang buat ni Bilal? Sebab aku dengar tapak kasut hang ni, delapan kasut hang ni dalam syurga. Bilal berkata, saya tidak mempunyai apa-apa amalan yang diharapkan, yakni istimewa. Tak ada apa ya Rasulullah, amalan yang istimewa selain setiap kali saya berwuduk pada waktu malam ataupun siang, saya senantiasa bersembahyang dengan wuduk itu, yakni solat sunat yang tidak diwajibkan ke atas saya. Maknanya solat sunat. Tak ada apa ya Rasulullah, tak ada apa. Habak betul-betul ni. Habak betul-betul, tak ada apa yang istimewa. Habak betul-betul, tak ada apa yang special. Saya tak ada apa, melainkan bila saya ambil yang semayang, habis ambil yang semayang, saya semayang 2 rakaat. 2 malam ni. Yang pertama ambil yang semayang, ambil doa. Lepas doa, semayang. Semayang solat sunat. Namanya solat sunat wuduk. Saja aku semayang solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ni Zain Abang, banyak orang tak buat. Yang ni banyak orang tak buat. Tidak tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Lah ni mai tuan-tuan ni. Kita tanam azam. Ni nak masuk tahun baru dah ni. Di dalam satu hadis yang lain, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinu al-wudu'a wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alayhima illa wajabat lahu al-jannatu aw kama qala rawahu Muslim. Artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, kemudian dia salat sunat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, melainkan syurga pasti menjadi miliknya. Hadis yang kedua, Nabi nak cerita pula tentang balasan syurga. Nabi kata, siapa yang ambil ayat semayang, tapi dengan syarat ambil ayat semayang dengan sempurna. Habis tu, dia baca doa tadi, dia masuk semayang 2 rakaat. Solat sunat wuduk. Illa wajabat lahul jannatu. Kecuali kata Nabi SAW, syurga Allah adalah pasti menjadi miliknya. Tuan-tuan nak apa? Yang jamin syurga ni baginda SAW. Kalau saya yang jamin syurga kepada Pak Long, kalau saya yang jamin syurga kepada Mak Long, Pak Long, Mak Long boleh kata boleh belah lah Ustaz. Oi, hang nak jamin syurga apa kat kami? Hang pun belum tentu syurga. Tuan-tuan boleh kata lagu tu kat saya. Apa nak kira jaminan syurga untuk dia? Dia pun belum tentu syurga. Kita duk minta doa, ya Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna minan nar. Belum tentu Allah Ta'ala nak bagi syurga lagi dekat saya. Tapi orang yang buat lagu ni, Nabi yang jamin, pasti syurga akan menjadi milik hamba. Tuan-tuan nak apa? Mudah-mudahan kita ni semua tergolong dalam golongan ahli syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Keterangan
Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kerana apa dia? Kerana beliau masih hidup di dunia bersama dengan sahabat dan Rasulullah, tetapi kakinya sudah berjalan-jalan di dalam syurga. Nabi nak cerita ni dia, kemuliaan Sayyidina Bilal. Orang yang berkulit hitam, orang yang tidak ada wajah yang handsome, orang yang tidak tampan, hamba, orang yang biasa, tetapi di sisi Allah dia ni mulia. Sebab tu nak abang tuan-tuan ni, kita hidup di dunia ni, kalau kita dimuliakan oleh manusia, belum tentu kita dimuliakan oleh Allah. Kita senang di dunia, belum tentu kita senang di akhirat. Kita mulia di dunia, belum tentu kita mulia di akhirat. Kita senang di dunia, belum tentu kita senang di akhirat. Sebab tu tuan-tuan jangan duduk, orang kata apa? Tuan-tuan jangan terlalu gembira bila dimuliakan oleh manusia. Tuan-tuan jangan terlalu sedih bila dihina oleh manusia. Yang penting yang memuliakan kita ni Allah. Yang menghinakan kita ni Allah. Apa yang manusia boleh buat kepada kita, tuan-tuan? Sebab tu saya nak abang tuan-tuan ni orang duk kata apa sikit yang duk koyak sangat lah. Sikit-sikit orang kata koyak. Sikit-sikit orang kata koyak. Orang komplain sikit koyak. Saya ni tuan-tuan ni kalau nak ikut peduli mulut manusia, pakai tak ceramah, dia kata mengaji, anda duduk di rumah, tapi saya peduli, apa nak kata-kata? Hang kata kat aku tak apa, tapi aku kata balik kat hang, jangan duk koyak. Ni kata ke orang tak apa, orang kata kat dia koyak. Tuan-tuan, orang nak kata-kata lah tuan-tuan, orang nak hina kita, hina. Saya nak abang kat tuan-tuan, Allah Ta'ala ni ada. Orang nak khianat kepada kita, khianatlah. Tapi hang kena ingat, Allah Ta'ala ni ada. Sebab tu tuan-tuan jangan rasa mulia bila dipuji oleh manusia. Tuan-tuan jangan merasa hina bila dikritik dan dihina oleh manusia. Tuan-tuan kena berpegang satu, hidup aku, mulia aku, hina aku, mati aku, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seratih orang buat perancangan untuk memusnahkan kita, tapi Allah Taala tak izin, takkan terjadi. Takkan terjadi. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Itu yang kata kehidupan. Janganlah kita duk rasa Allah, aku ni orang hina lagi, mampu pi tuan-tuan ni. Saya ni prinsip hidup saya mudah ya, mampu pi lah. Duk kira orang ni mampu, tuan-tuan ni. Orang ni tuan-tuan nak pergi kena puas dengan hati tuan-tuan, mampu. Waktu kita bagi dia makan, dia puji kita. Waktu kita tak bagi dia makan, dia maki kita siang malam. Ni nak bak kata orang ni, mampu pi lah, nak jadi apa jadi ya. Beliau sangat beristiqamah. Walaupun beliau adalah lelaki berkulit hitam, tetapi Allah Ta'ala meninggikan darjatnya disebabkan ilmu, iman dan ketakwaan. Satu orang ni Allah Ta'ala akan angkat seperti mana Bilal bin Rabah. Kenapa dia? Karena ilmu. Kenapa dia? Karena iman. Kenapa dia? Karena takwa. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Fathu Mekah, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal memanjat Kaabah bagi tujuan melaungkan azan di atas Kaabah yang mulia itu. Beliau sangat beristiqamah dengan salat sunat wuduk. Setiap kali batal wuduk, beliau akan segera berwuduk dan menunaikan salat sunat wuduk sebanyak 2 rakaat. Orang yang mendirikan salat sunat wuduk dengan penuh khusyuk akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan sambung pula hadis yang ke-6, iaitu melaungkan azan. Ambil ayat semayang, lepas ambil ayat semayang baca doa, lepas baca doa semayang solat sunat wuduk, lepas semayang solat sunat wuduk, dia suruh melaungkan azan. Lepas azan, semayang rawatib pula kita akan baca. InsyaAllah
pada pertemuan yang akan datang. Malam ni saya minta berhenti awal sikit tuan-tuan ni. Bab lagi nak tolak fikir Ipoh pula. Esok pagi ada program di Ipoh, iaitu majlis penerimaan tauliah mengajak negeri Perak. Allah letih tuan-tuan ni lah. Semua negeri yang kita duk mengajak nak kena ambil tauliah, letih oh. Tuan-tuan bayang kalau mengajak 8 negeri, 8 tauliah. 8 kali periksa, tua-tua. Saya hari tu pergi ambil periksa tauliah Kedah. Ambil. Tengok satu Pak Long tu dia duduk pegang. Saya kata, awak Ustaz. Dia kata, saya bukan Ustaz. Lepas tu, yang ambil ni pasal apa? Mereka suruh. Mereka suruh ambil. Ambil pula bahasa Arab. Dia baca, dia kata Arab boleh hana entah. Tu dia tanya saya, ni apa dia ni? Saya kata, ajib amma ya'ti. Dia kata orang tu. Dia kata, apa dia Ustaz? Jawab hak mana hak reti. Ajib amma ya'ti. Hang jawab yang mana hak reti. Dia tengok dia ambil. Kawan duk mengajar besok ni. 8. Saya siap dah. Ni nak pergi ambil esok ni. Dapat tauliah lah mengajak di Perak. Alhamdulillah. Sama dengan esok yang akan ambil sekali Syekh Nuruddin. Semualah tuan-tuan lah. Jadi saya minta berhenti awal sikit lah. Nak pergi Ipoh tuan-tuan tak apa. Kita rajang ingkung motor pergi ke darah Chicken Chop seketui. Balik Lena tekan kang. Saya nak pergi Ipoh pula. Kita berhenti awal sikit. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa pada bulan hadapan insya-Allah. Sebelum saya tangguh macam biasalah tuan-tuan. Siapa nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan dekat luar sana dekat kereta saya. Dan dekat pintu-pintu keluar ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar yang mengaji di bidang tahfiz dan agama. Yang tuan-tuan nak bantu boleh letaklah sumbangan tuan-tuan di luar sana. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.